أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya, pada malam yang penuh barakah ini kita dapat berhimpun dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar UTM untuk sama-sama kita meneruskan lagi kuliah pengajian takmir, iaitu tafsir Ibn Katsir rahimahullah, yang mana sebelum ini kita telah sampai pada ayat ke 48 daripada 47 dan 48 daripada surah Al-Baqarah. Dan kita telah bahaskan berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kurnia dan fadilatnya kepada satu bangsa yang telah dikurniakan banyak nikmat, iaitu Bani Israel. Pada ayat ke-47. Sebelum tu ayat ke-48, ayat ke-40 Allah Taala dah sebut, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai sekalian Bani Israel, anak cucu Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang telah kukurniakan kepada kamu. Nikmat-nikmat yang telah kukurniakan kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan nikmat-nikmat itu kepada kamu mengatasi segala umat yang lain. Dan kita telah tafsirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah mengungkit nikmatnya. Dan Allah Taala berhak, kerana dia adalah Tuhan, dia berhak mengungkit. Dan kita sebagai hamba tidak boleh mengungkit, kerana pengungkitan kebaikan yang dicurahkan oleh manusia itu akan menyebabkan sedekahnya terbatal, kebaikannya terbatal. Itu firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu dengan manna. Maksudnya mungkin kita dah buat kebaikan, kita ungkit. Kita dah buat kebaikan kepada kawan kita, tiba-tiba satu masa kita minta tolong dia tak boleh bantu kita, kita ungkit. Dulu kau susah, aku bantu kamu, aku belanja kamu. Dulu kau motor kau rosak, aku tolong kau. Sekarang kau tak boleh tolong aku. Tengok, mungkin ini adalah perkara yang menyakitkan hati saudaranya. Kerana kita tidak berhak mengungkit, kerana apa yang kita ada daripada kebaikan yang kita ada, modalnya adalah mutlak adalah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu kita tidak boleh mungkin apa yang kita boleh beri kepada orang pun bukanlah pemberian itu mutlak kepada kita. Kebaikan yang kita beri kepada orang tu pun modalnya, tenaga, fikirannya, harta kita ni pun datang dari Allah Ta'ala. Lepas itu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang dari Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Sebab itu mungkin ni haram hukumnya, mungkin kebaikan. Orang yang ikhlas, dia melakukan kebaikan tanpa mengharapkan dia tanpa mengharapkan balasan baik daripada orang. Dia mengharapkan redha Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia buat kebaikan mengharapkan kebaikan daripada orang, kalau orang tu tak buat kebaikan daripada kita, kita akan kecewa, kita akan menyebut-nyebut. Seperti mana si ibu bila anaknya telah mendahaka badannya, dia mengatakan, aku haramkan susu yang aku telah beri kepada kamu. Kita tidak berhak mengharamkan benda yang wajib kita beri. Seorang ibu wajib memberi nafkah pada anak-anak dia. Jadi benda yang wajib kita berikan, kita tidak boleh mengharamkan. Ini tanggungjawab kita, memberi nafkah. Seorang ayah memberi nafkah pada anak dia, walaupun anak itu wajiblah membalas dengan kebaikan. Tetapi perkara yang kita buat bukan kerana kita ada kelebihan, kerana itu tanggungjawab yang Allah Ta'ala telah taklifkan kepada kita. Kenapa kita buat kebaikan? Kerana Allah suruh, bukan kerana kita ada kepentingan lain. Kalau kita ada pasakkan semua perkara itu begitu, iaitu dengan capai redha Allah, insya-Allah kita tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan. Adapun Allah Azza wa Jalla, dia berhak mengungkit kerana dia adalah Tuhan. Itu Allah Ta'ala sifat dia Mannan. Mannan, orang yang memberi nikmat, orang yang boleh mengungkit nikmat untuk memberikan kita ni kesedaran. Sebab manusia ni ada kalanya kena diberi kesedaran dengan begitu. Seperti mana Bani Israel ni, satu generasi yang lama sampai sekarang pun ada lagi orang Israel, kan, orang Yahudi. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel, Yahudi di Madinah. Ayat ni dalam konteks di Madinah, bukan pada zaman Nabi Musa. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kamu kena kenang nikmat yang aku berikan kamu, iaitu kepada datuk nenek moyang kamu. Datuk nenek moyang kamu. Apakah nikmat-nikmat itu? Nanti kita akan perincikan satu per satu. Dia ada 8 nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dan Allah Ta'ala tidak berikan kepada orang lain. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku melebihkan kamu lebih daripada umat-umat lain, sehingga umat Nabi Muhammad SAW pun tidak mendapat nikmat-nikmat yang ini, nikmat-nikmat 8 ini, Dan kita telah pelajari daripada ayat ini, segala fadilat, kelebihan, kekuasaan, kurniaan, semuanya datang kepada Allah, bukan kerana kita hebat. Kalau kita ada rupa paras yang cantik, kalau kita ada harta, kalau kita ada pangkat, kalau kita ada kuasa, bukan kerana kita hebat, kerana Allah beri mulia kepada kita, Allah beri kelebihan kepada kita. Jadi kalau orang yang sedar benda ini, dia akan tawaduk. Dia akan jadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang sentiasa tawaduk, sentiasa merasakan tanggungjawab, kuasa, pengaruh adalah amanah daripada Allah Azza wa Jalla, bukan kerana untuk mencapai apa yang dia nak daripada kepentingan duniawi. Dan kita telah bacakan juga ayat ke-48, firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu, takutlah dirimu daripada azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang pun tidak dapat membela orang lain, walaupun sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
kita telah bahaskan ayat ini, ada 3 jenis pertolongan yang Allah Ta'ala sebut kat sini. 3 jenis pertolongan yang mana 3 jenis pertolongan ini kita perlukan di dunia. Ya, 3 jenis pertolongan ini kita perlukan di dunia. Contoh pertolongan yang pertama adalah pertolongan daripada orang yang kita hormati, orang yang ada kuasa, seperti seorang yang telah melakukan jenayah, kan, dan telah diputuskan oleh hakim, dia kena dihukumkan dengan sekian-sekian hukuman. Kemudian dalam perundangan kita ada pula boleh pelepasan daripada hukuman sekiranya diampunkan oleh Sultan Tuan Agung, ya. Maka pengampunan daripada Sultan Tuan Agung itu sangat diperlukan oleh pesalah-pesalah jenayah seperti ini. Seperti mana pesalah jenayah yang akan ketali gantung, dia boleh diberi pengampunan oleh Sultan Tuan Agung yang memerintah. Begitu juga seorang yang telah melakukan satu kesalahan itu, jenayah, kemudian dibawa ke perundangan, maka dia memerlukan seorang peguam bela yang boleh menjalankan kes dia, memenangkan kes dia. Ini satu jenis pertolongan yang kita perlukan di dunia. Kita perlukan orang yang ada kepakaran dalam bidang tertentu untuk menolong kita, kerana dia adalah orang yang terhormat. Pertolongan yang jenis kedua adalah pertolongan sesama orang yang sama taraf dengan kita. Kita perlu ada kawan ataupun teman yang rapat yang boleh tolong kita, ataupun adik-beradik yang sungguh rapat dengan kita yang boleh tolong kita. Contoh, apabila kita melakukan kesalahan, contohnya, kalau seorang melakukan kesalahan, dia tidak boleh dilepaskan kesalahannya. Bismillah. Bateri low sekejap Pertolongan yang kedua adalah pertolongan sesama yang setara. Contohnya seorang sahabat yang membantu sahabat dia yang lain yang telah melakukan satu kesalahan, kemudian dia tidak boleh dibebaskan melainkan dengan ikat jamin, maka dia telah mengikat jamin, ataupun keluarganya ataupun abangnya membebaskan seorang itu dengan ikat jamin. Ini satu jenis pertolongan. Kita perlu ada orang kawan, rapat, saudara, adik-beradik yang rapat dengan kita. Okey, itu jenis pertolongan yang adlun, dia sebut ni, wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun. Adlun ni adalah daripada perkataan sama, maksudnya orang yang sama taraf dengan kita, yang kita boleh minta pertolongan, ya. Pertolongan yang jenis ketiga adalah pertolongan orang yang mempunyai kekuatan fizikal. Contoh, seorang yang bila mengalami kemalangan jalan raya, dia tak salah, tiba-tiba dia dipersalahkan. Dan ada pula orang yang datang cuba untuk menganiayanya, untuk zalimi dia, untuk pukul dia. Tiba-tiba dia telefon abang dia, ataupun dia telefon kawan dia yang mempunyai tubuh yang sangat hebat, sangat kuat, sangat sasa, boleh datang bertempiaran dari orang-orang yang nak menzalimi. Jadi jenis kekuatan yang pertolongan yang ketiga adalah pertolongan orang yang kuat yang boleh tolong. Kita perlukan ada orang yang kuat yang boleh tolong kita. Itu jenis pertolongan dekat dunia yang kita perlukan. Allah Ta'ala sebutkan tiga-tiga pertolongan di dalam ayat ini. Ketiga-tiga dihimpunkan, iaitu wala tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah
Syafa'ah adalah orang yang hebat, terhormat, yang boleh bagi syafaat kepada kita. Baginda Nabi SAW boleh bagi syafaat kepada siapa. Dan orang yang terhormat di hari kiamat, seperti mana orang mati syahid, dia boleh beri syafaat kepada siapa yang dia kendaki, ya? Orang yang termulia. Wala yu'khadhu minha 'adlun. 'Adlun adalah jenis pertolongan yang jenis samutaraf tadi. Teman rapat, sahabat handai, abang, terbuka kan. Walahum yunsarun, ini jenis pertolongan yang jenis memerlukan pertolongan fizikal. Orang yang kuat yang boleh bantu kita. Tiga-tiga pertolongan ini disebutkan dalam ayat ini, menunjukkan bahawa ini adalah pertolongan yang kita boleh harap dekat dunia. Dekat akhirat jangan harap kita boleh dapat pertolongan ini. Allah kata, kamu kena takut pada hari yang tiga-tiga jenis pertolongan ini tidak akan ada pada hari kiamat. Tidak akan ada pada hari kiamat. Siapa lagi kita nak minta tolong? Semuanya nafsi-nafsi. Minta tolong dalam satu hadis yang panjang, minta tolong Nabi Adam AS. Nabi Adam pun kata tak boleh. Nabi kata nafsi-nafsi, sendiri-sendirilah. Aku pun memikirkan tentang nasibku, kerana Nabi Adam dikatakan telah melakukan kesalahan, iaitu memakan buah larangan. Seluruhnya kita jumpalah Nabi, macam-macam Nabi lah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, masing-masing menyebut kesalahannya, melainkan Nabi Isa AS. Jadi para Nabi pun tak boleh nak tolong kita, kan? Jadi kamu kena takut pada hari itu tak ada seorang pun boleh tolong kamu. Ibu ayah pun tak boleh nak tolong kita. Dan tidak ada yang boleh mempunyai kekuatan fizikal yang boleh tolong kita. Tiga-tiga jenis pertolongan ini tidak akan ada pada hari kiamat, melainkan kita orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dipilih, orang-orang yang berhak mendapat syafaat bagi Nabi SAW. Jadi kalau kita haluskan tadabbur ayat 48 ni sangat menggurungkan kita. Seterusnya kita pindah kepada ayat ke-49. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka telah menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kamu yang lelaki dan membiarkan hidup anak-anak kamu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cubaan-cubaan yang besar dari Tuhan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, melalui firman Allah Ta'ala ini, wahai sekalian anak cucu Israel, anak cucu Nabi Ya'qub AS, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, iaitu ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang telah menimpakan siksaan yang sangat berat. Ini yang kita sebutkan tadi, nikmat yang kita sebutkan pada ayat ke-47 tadi. Ayat inilah tafsirannya. Ini dipanggil tafsir Quran dengan Quran. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenangkanlah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Apa nikmat itu? Pertama Allah sebut pada ayat ke-49. Dan ingatlah id ni Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala mau kita remind, kenang, renung seketika. Sebab itu kita diminta banyak untuk muhasabah diri kita. Kalau kita berinteraksi dengan manusia, dengan orang ramai, kadang-kadang kita fikir kena muhasabah diri. Betul ke aku buat ni? Apa kita salah cakap ke? Kenang, kena renung sekejap. Maksudnya kenang sekejap. Muhasabah ni kena ada. Kalau tak ada muhasabah, kita akan jadi orang sombong. Nabi sebut dalam satu hadis, tak akan masuk syurga orang yang mempunyai sifat sombong walaupun sebesar zarah. Jadi kita kena selalu bercakap, apa yang aku lakukan hari ini? Ya Allah, banyaknya banyak sisi buat astagfirullah. Kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Supaya kita banyak kenal. Quran banyak sebut perkataan itu. Id. Dan ingatlah
najainakum, ketika kami selamatkan kamu. Najaina daripada perkataan najah maksudnya selamat. Kita pun sebut munajat, kan? Zikir munajat, zikir untuk mohon keselamatan. Doa munajat. Munajat tu apa dia? Untuk doa keselamatan. Najainakum, dia berkata najar. Najar maksudnya selamat. Ada nama orang nama Najiyah atau Najah, selamat maksudnya. Najainakum, dan ingatlah ketika mana kami menyelamatkan kamu. Selamat ni tuan-tuan, satu nikmat yang besar. Jadi yang dirahmati Allah, hanya orang yang telah ditimpa musibah yang dapat menghargai nikmat selamat. Betul tak? Sebab itu orang kita ni banyak buat kenduri doa selamat. Bagus. Balik ke umrah, buat kenduri doa selamat. Masuk rumah baru, buat kenduri doa selamat. Baguslah tuan-tuan. Mana bersyukur. Salah satu kaedah kita bersyukur dengan kita memberi makan orang. Kita pun berdoa Allah Ta'ala kerana telah memberikan kita keselamatan. Tuan-tuan kenang kan, adik-adik kenang kan peristiwa MH370 sampai sekarang tak ada kita tahu bagaimana kesudahannya, di mana bangkai pesawat tu, di mana mayat-mayat itu, adakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Kalau diputuskan semuanya telah meninggal dunia. Jadi misteri. Bayangkan satu kapal terbang yang besar, yang canggih, yang sangat hebat, tetapi kalau Allah Ta'ala nak berikan satu ujian, tak ada siapa yang boleh menghalangi. Sebab tu nikmat keselamatan ni sangat-sangat hebat, sangat-sangat kita syukur. Kita naik kenderaan, kita baca doa, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang memperjalankan kenderaan ini. Kami pun tak mampu untuk menjalankannya. Walaupun kita isi minyak kereta tu, minyak motor tu, kalau kita servis, sebenarnya siapa yang memperjalankan? Izin Allah. Sebagai orang yang hatinya tawadhu, dia bukan hanya melihat pada asbab, tapi dia melihat kepada sebab. Allah Ta'ala yang memperjalankan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi'abdihi laylan. Allah yang memperjalankan baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita sebut tadi nikmat selamat. Ada orang yang tak selamat. Macam-macam, masing-masing ujian lah tuan-tuan. Jadi ujian itu pun bukanlah menunjukkan kita ni, kita tak tahu rahsia ujian ni. Jangan kita mudah-mudah mengatakan orang kena ujian, oh ini jauh dari rahmat Allah. Tidak. Dalam hadis menyebut la yusibul muslima ma yusibul muslima min hazanin wala tidak wala hammin, tidak menimpa seorang muslim satu peristiwa yang berduka cita ataupun kesedihan, hatta syaukata yushaquha, sehinggalah satu duri yang menyakiti dirinya sekalipun, illa kafarallahu min khataya, melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allah nak ampun tapi Allah bagi musibah. So musibah ada beberapa rahsia. Antaranya Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hamba-Nya itu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tinggikan darjat dia. Sebab itu para Nabi pun banyak yang kena musibah, bala, ujian. Seperti mana Nabi Allah Ibrahim, Nabi-Nabi yang ulul azmi, yang diberikan ujian-ujian yang banyak. Ujian keluarga, ujian harta, ujian kesihatan, ujian pengaruh, berbagai-bagai ujian yang Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita, saji kepada kita, cerita para Nabi. Tetapi Allah Ta'ala nak tinggikan darjat, nak tinggikan martabat, maqam. Sebab itu
semuanya ada rahsia dan rahsia daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min, sangat menghairankan urusan orang mukmin. Segala yang menimpanya, segala yang menimpa pada diri dia, semuanya baik. Sekiranya dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Sekiranya diberi musibah, maka dia sabar, bersyakar, dan dia bersyukur. Maksudnya semuanya bagus. Kita semua kata, orang Melayu kita selalu kata, mungkin ada hikmah ni. Itu bagus. Itu bagus. Memang kena dengan tuntutan Islam. Keselamatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Bani Israel ini daripada Ali Fir'aun, daripada Fir'aun dan tenteranya. Allah Ta'ala menggunakan Ali ini Fir'aun dan bala tentera. Sebab Fir'aun itu pun dia ada penasihat dia yang sangat kejam, sangat zalim. Dan sebenarnya golongan Bani Israel ni, mereka ni memang disiksa, dijadikan sebagai hamba abdi oleh Fir'aun sudah sekian lama, bertahun-tahun. Kerana Fir'aun pernah bermimpi satu mimpi bahawasanya ada seorang bayi lelaki yang akan lahir dan akan mengancam kerajaan ini satu masa nanti. Dibawakan mimpi itu kepada pentakwil mimpi Fir'aun. Lalu Fir'aun diberitakan bahawasanya bayi yang baru lahir itu akan lahir daripada kelompok Bani Israel. Dia banyak bangsa di Mesir ni, salah satunya Bani Israel. Bila Fir'aun dengar daripada takwilan mimpinya itu, dia memerintahkan kepada pembesar-besar istana, tentera-tenteranya, supaya mulai daripada saat itu, sesiapa sahaja ibu-ibu yang melahirkan bayi lelaki, maka akan ditangkap, akan dirampas, kemudian disembelih hidup-hidup. Satu benda yang zalim, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, kalau bayi yang dibuang pun kita rasa, ya Allah, kesian bayi ni kan. Bayangkan bayi lelaki yang disembelih hidup. Zalim tak zalim? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kezaliman yang Fir'aun buat, dia sembelih anak lelaki ni dia. Macam sembelih ayam, sembelih kambing, dia sembelih. Dahsyat ke tak dahsyat? Dahsyat. Kalau ikutkan kita nak mematikan seseorang tu, mungkin ada cara yang tidak zalim. Walaupun membunuh itu satu dosa yang besar, tapi mungkin ada cara yang tidak tersiksa. Tapi Fir'aun ni punya zalim, dia buat cara yang paling menyiksakan, kerana dia cukup anti kepada anak-anak lelaki Bani Israel. Tetapi Allah Azza wa Jalla, perancangan Allah itu maha hebat. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Orang kafir, orang munafik itu merancang berbagai-bagai perancangan, tetapi perancangan Allah lagi maha hebat. Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Allah Musa AS yang lahir di tengah-tengah Bani Israel. Lalu ada ceritanya dia hanyutkan bayinya itu, ibunya telah menghanyutkan bayinya itu supaya dengan harapan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba permaisuri Fir'aun yang bernama Asia yang mengambil bayi itu, dijumpai, kemudian dibawa ke istana. Apa diketahui dia daripada bangsa mana. Jadi Fir'aun ni, dia perintahkan bunuh anak lelaki, tapi anak lelaki masuk ke dalam istananya. Anak lelaki masuk ke dalam istananya, dan Asia minta izin supaya memeliharanya. Jadi wa yastahyuna nisa'akum, dan Fir'aun ini
telah membiarkan anak-anak perempuan hidup, tapi anak lelaki dia bagi mati, dia bagi kenakan hukuman sembelih lah. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhan. Terdapat bala'un min rabbikum, bala'un min rabbikum azim. Bala'un maksudnya ujian. Bala adalah ujian. Kita ni selalu cakap bala ni, bahasa kita bala lah. Seringkali kita kata bala ni satu benda yang tak elok. Bala dia ada sebab tak elok, ada sebab yang elok. Itu rahsia Allah. Kita tak boleh sesuka hati nak tengok seorang itu bila kena musibah kita kata ini bala lah ni, dia buat perkara ni, dia ni. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Kita hanya kata Allah, kita boleh muhasabah je. Kalau satu orang yang zalim dia terkena bala oleh Allah Ta'ala, kita cuma muhasabah. Kita tak tahu. Melainkan Allah Ta'ala beritahu kita. Macam ni Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun, Allah yang beritahu. Baik itu kita tahu. Ataupun dalam hadis Nabi SAW, sebab kita tak tahu apa rahsia Tuhan. Sebab kalau kita boleh menafsirkan ini bala kerana dia buat kezaliman, maksiat, maka bagaimana pula para Nabi yang terkena ujian? Nabi Ayub contohnya, sakit kulit. Ibn Kathir sakitnya selama 18 tahun. Sakit 18 tahun. Kita ni kadang sakit seminggu pun dah mengeluh kan. Baru kena sesama kita dah mengeluh. Mereka Nabi Allah Ayub AS sakitnya 18 tahun. Jadi bala'un min rabbikum, bala adalah ujian. Ujian yang Tuhan beri. Tuhan yang Maha Agung yang memberi ujian ini kepada kamu. Dan dia telah menyelamatkan kamu. Sebab Bani Israel ni, dia tak boleh tengok Firaun. Dia tengok Firaun ni macam tengok hantu. Sangat-sangat takut. Sampai dikatakan mereka tidak berani mengangkat kepala ni dia memandang Firaun yang sangat zalim. Setelah bertahun-tahun mereka telah disiksa dan dijadikan hamba abdi. Sehingga ada yang menyangka Firaun ni Tuhan. Sebab Fir'aun ni memang telah diberikan istidraj oleh Allah Ta'ala. Satu yang disangka nikmat, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kesenangan itu, menjadikan Fir'aun jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena hati-hati tuan. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kita ni, boleh jadi nikmat, itu adalah nikmat, dan boleh jadi juga ia adalah istidraj. Allah Ta'ala nak bagi kita wal-'iyaz billah, lagi jauh. Sebab itu kita sering tengok ada orang kafir, orang munafik, orang yang zalim, orang fasik, mungkin dikurniakan harta yang banyak, lagi dia tipu orang, lagi dia scam orang, lagi kaya. Dan dia tak kena pula ujian. Boleh jadi ini adalah istidraj. Bukan kerana dia betul, tapi istidraj. Allah Ta'ala nak bagi dia lagi jauh. Hati-hati jangan kita rasa selesa dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kerana yang paling menakutkan ialah apabila Allah Ta'ala telah mengabaikan kita. Jadi di dunia ini, dengan tidak memberikan ujian-ujian yang boleh menyedarkan kita. Seperti mana firman Allah Ta'ala menyebut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Sesungguhnya kami telah memutuskan umat-umat terdahulu dengan ujian-ujian, keperitan, kesengsaraan yang banyak, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka tunduk patuh kepada kami. Maksudnya tujuan musibah adalah supaya Allah Ta'ala nak bagi kita dekat. Engkau ni dah lama tak menangis kerana Tuhan, selalu ketawa, selalu dapat nikmat. Aku bagi kau ujian supaya kau menangis, berdoa di sepertiga malam, harap rahmat Tuhan.
seorang yang mungkin putus cinta tuan-tuan, jadi mungkin tengah belajar kan, harap boleh fokus pada belajar. Ada yang mungkin bercinta, putus cinta, kemudian bercinta lagi, putus cinta, berkali-kali putus cinta. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi itu sebab dia bila frust tu, Allah Ta'ala nak tengok dia ni mengharapkan keampunan Allah. Ya Allah, kita bangun seperti malam bangun, ya Allah ampunlah dosaku. Allah Ta'ala nak kita merintih-rintih dan bermanja dengan dia. Boleh jadi kita ni banyak menangis kerana manusia, menangis kerana manusia ni terlalu banyak. Kita tak sedar diri kita jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berikan satu ujian supaya kita ni dapat bermanja dan berintih-rintih kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rahsia daripada ujian. Tapi Bani Israel ini Allah Ta'ala sebutkan nikmat yang Allah Ta'ala selamatkan atau nenek moyang mereka daripada Firaun. Satu keselamatan yang mereka pun tak boleh jangka yang mereka boleh selamat daripada cengkaman Firaun. Mereka dah merasakan Firaun ni macam Tuhan. Sebab Firaun ni dikatakan tidak pernah sakit, demam pun tak pernah, sesema pun tak pernah. Sebab itu dia kata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tinggi. Ini kata-kata kufur yang diucapkan oleh Firaun. Iblis pun tak cakap macam tu. Sebab itu peribahasa ada kata-kata mengatakan sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia, tu tak betul. Ada ke sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia? Sejahat-jahat manusia katakan Firaun. Firaun ni mengaku diri dia Tuhan. Ada ke jin mengaku diri Tuhan? Tak ada. Iblis pun tak mengaku diri Tuhan. Dia semua tak nak tunduk kepada Nabi Adam, tak nak sujud dia, kan? Dia takabur. Tapi sejahat-jahat manusia telah melakukan perkara syirik, kufur, sehingga mengaku Tuhan. Berapa banyak, berapa zaman dia mengaku diri Tuhan, mengaku diri Nabi, mengaku diri Rasul, kan? Sebab itu kata-kata tak betul. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, marah jin. Ada jin wa minhum salih, disebut dalam Quran. Ada di kalangan jin yang salih. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, di kalangan jin. Disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah, kitab Tamyiz As-Sahabah. Sahabat-sahabat Nabi jumlahnya ratus ribu. Ada di kalangannya adalah para jin. Disebutkan berapa sahabat Nabi di kalangan jin. Baca kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Sebab Nabi pun berdakwah di kalangan jin. Maksudnya ada orang soleh di kalangan jin. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak beritahu ini adalah nikmat yang besar. Contoh adik-adik, kalau kita pernah tak dalam hidup kita ni kita terselamat daripada satu malapetaka yang besar. Contohnya seorang yang bermandi-manda di sungai, contoh mandi-mandi, tengok dalam video mandi-mandi sekali ada kepala air, dia tarik kawan dia tu betul-betul selamat daripada kepala air. Apa dia rasa? Ya Allah, syukur dia, kan? Maut nak datang ni. Ataupun kemalangan jalan raya, kita tengok banyak video-video di negeri orang putih ke negeri kita ke, orang yang selamat. Contohnya di bawah satu video, satu orang budak, kan, dia leka bermain handphone. Kemudian dekat tepi jalan, tiba-tiba kakinya digigit oleh semut. Kakinya digigit oleh semut. Kemudian dia pun kibas-kibas kaki dia tu, dan dia tak tahan, dia kibas-kibas sehingga dia pergi tempat lain. Dia kibas-kibas. Tak lama lepas tu rupanya ada kereta terbabas, betul-betul terbabas dekat tempat dia berdiri tadi mula-mula tadi. Allah selamatkan dia dengan beri ujian. Maknanya semut tu gigit dia, semut dia menyelamatkan dia sehingga dia beredar pada tempat tu, mengibas-ibas kaki dia. Rupa-rupanya di sebalik ujian yang kecil tu, Allah nak selamatkan dia daripada apa tadi? Kena terlanggar dengan kereta yang terbabas. Tengok
satu orang tua dibawa satu video, pernah lihat satu video, dia tengah duduk kat satu bangku, tiba-tiba tongkat dia terjatuh dan dia minta ada anak muda tolong angkat tongkat tu, tapi anak muda tu buat tak reti je. Dia pun marah, dia angkat tongkat tu, tiba-tiba dia bangun angkat tongkat tu, dekat bangku yang duduk tadi jatuh, edek. Dia kata, ya Allah. Maksudnya keengganan budak lelaki yang angkat tongkat dia tu telah menyelamatkan orang tua ni, dan dia terpaksa angkat tongkat tu. Bila dia mengangkat tongkat tu, tempat yang duduk tadi telah jatuh ke pinggan atap. Dia rasa dia dah ada di mana selamat. Tengok apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ini. Boleh jadi Allah Ta'ala nak beri kita satu ujian yang sikit untuk menyelamatkan kita daripada musibah yang besar. Itu kita perlu muhasabah diri, kan? Itu perlu muhasabah. Sebab kita tak tahu rahsia hidup. Kita tak tahu. Mesti ada hikmah Allah Ta'ala beri, kan? Dan mungkin juga dalam kamus hidup kita ni, adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pernah melihat hikmah itu. Kita pernah melihat hikmah itu. Saya pun ada pengalaman melihat hikmah itu sendiri. Kenapa kita ni, kenapa ni, ada hikmah di sebaliknya. Sebab itu kita kena banyak bersandar kepada Allah Ta'ala dalam memilih apa saja yang kita lakukan. Kalau nak pilih benda yang baik, sukar untuk memilih dua perkara yang baik. Istikharah, Nabi ajar doa istikharah, ajar benda yang baik, kita minta Allah Ta'ala pilihkan untuk kita. Bala'un min rabbikum azim, satu ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, yang mana di sebalik ujian itu, ujian di sebalik ke penyiksaan daripada Fir'aun yang telah menyiksa Bani Israel itu, rupa-rupanya Allah nak berikan keselamatan di sebalik itu. Iaitu Allah Ta'ala detailkan pada ayat yang ke-50. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami telah membelah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan. Tengok Allah telah menggunakan perkataan-perkataan yang bagi Bani Israel ni rasa touching ni, touching. Berapa kalimah Allah Ta'ala gunakan? Pertama, Allah Ta'ala kata, wa iz faraqna bikumul bahr. Kamu ingat ketika mana kami telah belah laut. Ini satu mujizat yang Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Allah Musa AS. Ketika mana Nabi Musa dan para pengikutnya telah lari daripada Fir'aun yang telah mengejarnya, ribuan tentera mengejarnya. Dan bila Nabi Musa dan Bani Israel dah sampai kat tebing laut, mereka dah buntu. Apa lagi yang boleh pertolongan ni? Bani Israel ada di kalangannya mengatakan mereka menyalahkan Nabi Musa. Sepatutnya duduk je lah bawah Fir'aun, akur je lah. Ini sifat Bani Israel. Mereka minta Nabi Musa menyelamatkan mereka, tapi bila dalam keadaan ujian, bila ada halangan berupa laut, mereka menyalahkan Musa. Ini semua kau punya pasal dah ni, dah teruk dah ni, dah kepung dengan Fir'aun. Tapi Nabi Musa AS yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa ditegur oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan wahyu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan kamu, ya wahai Musa? Dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut. Apa yang ada tu? Allah Ta'ala tahu itu tongkat, tapi Allah sahaja dia menggunakan ayat sembang. Apa yang ada kat tangan kanan kamu? Tangan Nabi kata ini adalah tongkat yang aku gunakan untuk menghalau haiwan, ternakan dan sebagainya. Lalu Allah kata, cuba campakkan tongkat. Nak tengok, cuba campakkan. Nabi Musa ni
tanpa mempersoalkan arahan Allah Ta'ala ni, dia terus campak kan. Bila campak kan tongkat itu, sebenarnya peristiwa tongkat ni dah berlaku ketika mana tongkat menjadi ular depan Fir'aun yang memakan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Tapi sekali lagi Allah Ta'ala tunjukkan dengan kebesaran Allah Ta'ala melalui mujizat Nabi Musa, dipunyakan mujizat kepada Nabi Musa AS. Bila dicampakkan tongkat sekali lagi di pantai, maka berlaku satu peristiwa yang mengejutkan. Laut seluas mata memandang telah terbelah dua dan menjadi satu lorong yang sangat luas untuk dilalui oleh Nabi Musa dan para pengikut. Bukan saja luas, tetapi dia punya jalan itu adalah jalan yang kering, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya boleh melaluinya dengan laluan itu dengan selesa. Itu nikmat yang Allah berikan. Ini satu benda yang mustahil berlaku, yang dalam zaman Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah berlaku mujizat yang begini. Walaupun Nabi pernah menunjukkan pada bulan pada penduduk Quraisy Mekah, dan bulan itu terbelah dua, itu satu mujizat yang hebat. Tapi ini mujizat betul-betul depan mata, air itu terbelah. Kalau orang tengok tu boleh pengsan, air yang kita terbelah. Orang tengok tsunami pun boleh pengsan. Jadi Nabi Musa pun lalu dengan mengikutnya Bani Israel. Kemudian bila Fir'aun mengejar dari belakang sampai di tengah-tengah, dan Nabi Musa telah sampai ke hujung seberangnya, dan laut itu bercantum, dan akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya telah karam, telah mati lemas. Itu yang Allah Ta'ala sebut, kami wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami yang tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Satu lagi nikmat Allah Ta'ala sebut, nikmat yang paling besar adalah kita dapat tengok orang yang paling kita benci mati. Kita ni kadang rasa puas kan, patutnya kita tak boleh bermusuh, tapi orang yang suka buat kita, bila kena rasa puas tengok. Ataupun orang yang zalim ni, bila kena musibah kita rasa puas, pada muka kita ni. Itu satu nikmat, boleh tengok dia kena tu. Aku nak tengok macam mana dia kena. Itu Allah gunakan. Kamu geram dengan Firaun kan, Firaun banyak siksa kamu kan, wa antum tanzurun, kamu sendiri tengok dia. Nikmat, satu nikmat lagi kami bagikan, kamu boleh menyaksikan Firaun mati depan mata kamu. Kami yang bagi tenggelam. Allah bagi lagi satu nikmat. Dalam satu ayat ni berapa nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Boleh je Allah Ta'ala matikan tanpa mereka lihat, tapi nanti mereka tertanya-tanya, Firaun ni betul ke dah mati? Kan? Sebab ada setengah kepercayaan daripada Bani Israel yang mengatakan Firaun tidak akan mati, sebab dia sakit pun tak pernah. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan dengan keyakinan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan Firaun, satu nikmat yang kami beri. Satu lagi, kamu sendiri boleh lihat orang yang zalim kamu mati depan mata. Tapi Allah Ta'ala berikan pengajaran itu, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, kami biarkan jasad Fir'aun itu kekal sehingga akhir zaman, supaya menjadi pelajaran kepada umat-umat sampai sekarang. Jasad Fir'aun itu kan, walaupun dimumiakan kan, diletak garam. Sebenarnya kalau tak letak garam pun jasad dikekalkan. Itu satu keajaiban yang Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran. Kami akan kekalkan jasad ni supaya orang tengok, ini orang yang paling zalim. Tengok orang yang ada kuasa, ada pengaruh, akhirnya kalau tak taat perintah Allah, apa kesudahannya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Okey, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja konsen kita sampai ayat 50. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pelajaran dari beberapa ayat, 3 ayat yang kita kongsikan pada malam ini.
Moga ada keberkatan daripada tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran ini. Kita akan menyambung lagi kuliah kita pada siri akan datang. Sekadar itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.